Canggihnya. Dan rupanya memang menarik. Bagi saya sekejap Awak tahu tak Hari? Zaman sekarang ni banyak teknologi moden ada. Ayah saya cakap kat saya yang budak-budak zaman sekarang ni sangat bertuah kerana banyak teknologi moden yang memudahkan hidup kita. Macam telefon bimbit, komputer riba, TV pintar. Ayah saya pun cakap kat saya macam tu juga. Agaknya kan, mereka ingat budak-budak zaman sekarang ni tak menghargai apa yang ada. Datuk saya pun sama juga. Hari tu saya pergi ke rumah datuk saya. Saya tanya kenapa tak ada telefon bimbit. Nanti senang kita berhubung. Dia kata kat saya, dia tak selesa dengan telefon canggih. Memanglah, telefon dulu tak sama dengan telefon sekarang. Dulu angkat ganggang, putar nombor. Sekarang semua dah ada. Video kamera, hantar SMS, hantar email dan macam-macam lagi lah. Betul juga tu. Nanti mesti datuk saya akan pening kepala bila gunanya. Is, awak tak rasa ke dunia kita ni terlampau cepat mengeluarkan teknologi moden terbaru? Maksud awak? Apa yang dimaksudkan oleh Hari Dah siap pun. Dengan teknologi sekarang, projek sekolah boleh dibuat di mana-mana pun. Kerja akan menjadi lebih mudah dan pantas. Teknologi bermaksud sesuatu aplikasi sains yang berguna pada kita. Selain itu, teknologi ada kena-mengena dengan rekaan barang yang menggunakan prinsip sains seperti barang elektronik. Awak dah terima dah gambar yang saya hantar tu? Cantik tak? Esok kita jumpa kat sekolah ya. Bye! Kini, telefon bimbit bukan sahaja digunakan untuk menelefon orang, tetapi dengan telefon bimbit, kita juga boleh menghantar gambar, pesanan ringkas, melayari internet dan macam-macam fungsi yang canggih. Hebat sungguh teknologi komunikasi. Teknologi banyak membantu kita dalam kehidupan seharian. Selain teknologi untuk berkomunikasi, ada juga teknologi lain seperti peralatan di sekolah. Contohnya di sekolah, kita bukan sahaja bergantung pada buku teks. Malah, sistem pembelajaran terkini menggunakan teknologi media seperti tayangan video, tayangan slide, komputer dan macam-macam lagi. Dengan adanya kemudahan terkini, janganlah perlu kita menyalahgunakan kemudahan teknologi yang telah disediakan untuk aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah. Mesti anda nak tengok rancangan menarik kan? Kalau nak tengok rancangan menarik, tunggu je depan TV. Jangan ke mana-mana, rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Mari bergembira bersama Planet Kids. Apa maksud awak Hari? Yelah, kalau teknologi semakin lama semakin maju, manalah tahu satu hari nanti kita semua akan jadi robot. Awak ni Hari, buat saya terkejut je. Rupanya buat lawak. Memanglah lawak. Takkanlah betul-betul kita nak jadi robot. Kalau saya dapat jadi robot kan, hebat juga. Hari tu kan, saya dapat lihat telefon pada zaman 1990-an. Rupanya telefon bimbit tu lebih besar pada generasi sekarang ni. Komputer pun sama. Dulu komputer mengambil banyak tempat sebesar sebuah bilik. Sekarang komputer sebesar tapak tangan pun dah ada. Agaknya macam manalah teknologi pada masa hadapan kan? Canggih lah. Memanglah.
Teknologi moden ni memang canggih. Tapi kita janganlah sampai lalai dan kita mestilah bijak menggunakannya. Mamat, tunggu jap. Awak boleh tolong saya tak? Boleh apa dia? Tolong pergi ke kampung sebelah, cari Saiful dan bagi tahu dia, saya nak beli ayam kampung dia. Pukul 5 saya tunggu ke atas jambatan. Boleh? Boleh, tidak salah. Masih. Aman. Bayangkan dunia tanpa alat untuk kita berkomunikasi. Tentu sekali, cara untuk kita menghantar pesanan kepada seseorang adalah dengan contoh yang ditunjukkan tadi. Tapi, cara ini boleh mengundang salah faham atau kekeliruan. Hampir seluruh manusia menggunakan telefon. Tak kiralah telefon bimbit atau telefon awam. Terdapat banyak kepentingan telefon seperti kita dapat menjimatkan wang dan masa daripada menulis surat dan menunggu beberapa hari untuk surat itu sampai kepada kita. Tipul. Hari kata, hari nak beli ayam kau. Dia tunggu kau kat jabatan. Pukul berapa? Sekejap. Pukul 3 kot. Ya, betul ke ni? Sekarang pun dah 2.30. Aku nak tangkap ayam lagi. Pukul 4. Biar betul ke ni? Sekejap pukul 3, sekejap pukul 4. Pukul 3 lah, pukul 3. Okey lah, aku balik dulu. Ya, betul Mamat ni. Sekejap pukul 3, sekejap pukul 4. Telefon menyelesaikan banyak masalah dan kerja. Kita juga tidak perlu mengharapkan orang ketiga untuk menyampaikan pesanan atau berita. Hanya perlu dial dan bercakap terus dengan orang yang ingin kita hubungi. Hello Saiful. Petang ni awak ada apa-apa tak? Kalau macam tu, kita jumpa Mamat pukul 5 kat jambatan. Boleh tak? Awak jangan lambat Okey. Bila kita ada alat untuk berkomunikasi seperti telefon bimbit ni, segala temu janji dan pesanan dapat disampaikan dengan mudah dan tepat. Telefon amat penting dan menguntungkan kita. Teknologi komunikasi ini menjadikan segala urusan menjadi mudah dan berjaya. Mana hari ni? Rancangan menarik nak bermula dah. Hari. Jangan ke mana-mana. Rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Mari bergembira bersama Planet Kids. Kalau nak lihat perkembangan teknologi dulu dengan sekarang, mestilah masa hadapan lebih canggih macam cerita science fiction di TV. Tak semestinya tak boleh menjadi nyata. Dulu, mungkin ada orang yang terfikir kereta ni boleh beroperasi dengan tenaga elektrik. Tapi, sekarang ni ada macam-macam kereta yang menggunakan sistem dwi iaitu petrol dan elektrik. Bukan itu saja. Saya ada terbaca mengenai rumah dijadikan rumah pintar dengan menggunakan teknologi moden seperti suhu terkawal, pintu dan tingkap automatik, alat kawalan untuk swiss rumah. Jangan lupa masakan yang menggunakan teknologi induksi. Saya dah agak dah. Awak mesti cakap pasal makanan. Mestilah. Saya ni kan budak lelaki yang nak membesar. Lagipun, sekarang saya rasa lapar lah. Oh, saya pun. Bayangkan, teknologi 100 tahun akan datang. Mesti canggih, mesti hebat. Tapi, 100 tahun lagi saya ada ke?
Saya berjinak-jinak dalam sukan kereta kawan jauh ini sejak berumur 9 tahun lagi. Semasa kecil, saya suka melihat ayah saya bermain kereta kawan jauh. Setiap hujung minggu, saya akan pergi bermain di klub kereta kawan jauh Kuala Lumpur Taman Tasik Titi Wangsa. Kereta saya menggunakan minyak nitro barulah laju. Saya akan menghabiskan masa bermain kereta kawalan jauh ini selama 4 jam pada hujung minggu. Hobi ini agak mahal dan ia adalah salah satu aktiviti yang mempunyai keseronokan yang tersendiri. Keseronokannya apabila saya melihat kereta saya meluncur dengan laju. Saya rasa seolah-olah berada di dalam perlombaan sebenar. Walaupun kos memiliki kereta ini agak tinggi, saya beruntung kerana semua kos itu ditanggung oleh ayah saya. Saya suka bersama dengan kawan saya ni. Dia hebat juga. Nama dia Faiz. Hai. Cita-cita saya ingin menjadi pemain kereta kawan jauh yang profesional satu hari nanti. Kereta kawan jauh ini buah hati saya. Jangan ke mana-mana. Tunggu ya. Mari kita tonton rancangan menarik ni sekarang. Planet Kids kini kembali. Yeay! Hai, inilah kelab robotik SJKC Jalan Davison. Nak tengok kami membuat robot? Kelab robotik di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Jalan Davidson, Kuala Lumpur ini merupakan antara kelab robotik yang terbaik di Kuala Lumpur. Bukan saja mempunyai teknologi atau perkakas robot yang canggih, malah kelab ini mempunyai sejarah pencapaian yang hebat dalam setiap pertandingan. Kelab yang ditubuhkan pada tahun 2001 ini mempunyai bilangan ahli seramai 50 orang dan merupakan kelab yang popular di sekolah ini. Hai! Sekarang kami diberi tugasan membuat robot hadron yang diprogram untuk bergerak dan mengangkat pingpong dari satu tempat ke tempat lain. Mereka bertiga antara yang terbaik di kelab ini. Kelab SJKC Davidson ini banyak menjuarai pertandingan di peringkat sekolah. Mereka menjuarai pertandingan robot antara sekolah peringkat negeri pada tahun 2005, 2006, 2008 dan mendapat pingat emas dalam pertandingan NRC atau National Robotic Competition pada 2009. Baru-baru ini mereka menjuarai pertandingan peringkat negeri dalam kategori primary dan tempat kedua dalam kategori robot organizer. Ini robot organizer. Tugasnya ialah mengeluarkan bola pingpong pada petak berwarna yang ditetapkan. Robot kami ini akan memasukkan pertandingan World Robot Olympic. Harap-harap kami akan menang. Pelajar-pelajar di kelab akan didedahkan cara-cara untuk memprogram robot, mencipta tugasan robot dan mereka-reka bentuk robot. Kreativiti dan kesungguhan penting untuk menjayakan setiap projek robot dan semangat berkumpulan membantu dalam setiap ciptaan.
Pencapaian yang amat membanggakan oleh klub ini menjadi inspirasi kepada ahli-ahli baru. Kecemerlangan klub robotik SJKC Davidson ini perlu dijadikan contoh bagi klub-klub yang lain untuk menjadi klub yang aktif dan berjaya pada masa akan datang. Sekarang kami sudah menyiapkan robot kami. Masa untuk mencuba. Mari kita tonton rancangan menarik ni sekarang. Planet Kids kini kembali. Yeay! Apa ni? Misi Malaysia Tanah Airku? Cari penyelam yang memberi makan kepada ikan-ikan. Clue di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur. Menurut maklumat yang saya dapat, penyelam yang memberi makan kepada ikan-ikan berada di bangunan ini. Tentulah akuaria. Jom kita tengok. Akuaria KLCC ialah taman air yang terletak di dalam Pusat Konvensyen Kuala Lumpur dalam kawasan pembangunan KLCC. Terletak di tengah-tengah Golden Triangle yang sibuk di Kuala Lumpur, Akuaria KLCC adalah akuarium laut berkonsep state of the art, mempamerkan lebih 5,000 haiwan akuatik dari seluruh dunia. Dengan keluasan lebih 60,000 kaki persegi, taman tema ini dilihat sebagai destinasi yang berpotensi menarik para pelancong asing ke sini. Alamak, kena beli tiket lah. Habislah duit yang saya berkumpul hari-hari. Tak apalah, demi misi, saya berkorban. Gliding down through the dark green water. Taman tema yang sudah beroperasi lebih 10 tahun ini memberi satu pengalaman yang hebat dan menakjubkan pada setiap pengunjung. Warga Malaysia terutamanya pelajar-pelajar sekolah akan diberi harga diskaun pada tiket masuk. Wah, cantiknya. Kalaulah rumah saya ada akuarium besar macam ni. Cantik kan? Saya ada misi ni. Akuaria mempunyai 2 aras dan terbagi berbagai konsep. Di Jewel Jungle terdapat pelbagai reptilia dan serangga yang menarik dan pelik seperti ular sawa, albino, gecko dan pelbagai hidupan hutan yang lain. Terdapat terowong yang dipanggil Oceanarium yang mempunyai laluan pejalan kaki yang bergerak. Di terowong sepanjang 90 meter ini, para pengunjung dapat melihat pelbagai spesies hidupan laut yang menarik seperti jerung pasir harimau, ikan pari, penyu agar dan pelbagai lagi spesies ikan yang asing bagi kita.
Misi saya nak tengok ikan diberi makan oleh penyelam. Mungkin tempat ni tak ada kot. Tak ada penyelam pun. Kakak, saya nak tahu kat mana penyelam bagi makan ikan. Sesi bagi makan di bahagian aquatheater. Sini saya tunjukkan. Di aquatheater, pengunjung boleh melihat sesi memberi ikan makan oleh penyelam-penyelam. Ikan-ikan ini diberi makan dengan cara menyuap makanan terus ke mulut ikan-ikan. Ikan-ikan ini diberi makan dengan cara menyuap makanan terus ke mulut ikan. Pengalaman ini hanya boleh dilihat di akuaria saja. Menakjubkan! Saya dapat bergambar dengan penyelam. Nampaknya misi saya dah selesai. Saya nak berjalan-jalan di sekitar sini. Tempat ni memang terbaik. Jom. Wow! Melihat hidupan laut di akuaria memberi saya satu pengalaman yang cukup menakjubkan. Saya merasa seolah-olah berada di dalam lautan syurga. Mungkin selepas ni saya akan mengajak kawan-kawan saya datang ke sini lagi. Wow. Jangan ke mana-mana. Rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Mari bergembira bersama Planet Kids. Hei, kuda lah. Ini sesuai untuk alam safari. Jom. Hai, nama saya Zaini. Ini kuda kesayangan saya. Sejenis kuda stallion. Kita bagi nama dia King. Okey, King. Kuda stallion ataupun kuda jantan dikategorikan haiwan jinak dan selalunya dijadikan haiwan ternakan. Kuda stallion selalunya digunakan dalam pengangkutan ataupun membawa barang muatan sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Apa nama kuda ni, bang? Kita bagi nama dia King. Oh, King. Ya. Kenapa dia diberi nama King? Yang bagi nama adalah tuan punya camp. Oh. Sebab dia ni handsome, dia ni manja. Berapa usia dia dan berapa lama abang menjaga kuda ni? Kuda ni berusia lebih kurang sekitar 4 tahun lebih. 4 tahun? Dan abang dah menjaga dia 2 tahun lebih sikit lah mungkin tu. Kuda stallion ini berasal dari Australia dan dilatih dari kecil untuk dijadikan kuda pertunjukan dan boleh dilihat dari otot kakinya yang agak kecil berbanding kuda lumba ataupun kuda lompat. Kuda ni berasal dari mana, bang? Negara asal kita tak tahu. Tapi mungkin daripada negara-negara Eropah seperti Britain ataupun Perancis, kita pun mungkin jugalah macam tu. Kuda ni makan apa, bang? Kita di sini bagi makan dia dedak. Dan kita ada juga bagi makan dia selain daripada dedak seperti jagung blend. Jagung blend? Lepas tu kita ada bagi dia makan rumput untuk makanan sampingan. Abang? Ya. Susah ke nak menjaga kuda ni? Oh, menjaga kuda ni susah sangat tu tidaklah. Cuma kita perlu teliti jaga kuda ni secara berterusan. Dia perlu dimandikan, untuk disempu dengan sempu khas lah untuk kuda kan. Sempu khas? Lepas tu kita nak kena brush rambut dia, bulu-bulu dia supaya nampak bulu dia sentiasa berkilat. Kuda stallion merupakan haiwan yang perlu penjagaan yang teliti kerana ia ala pada persekitaran yang kotor.
Kuda stallion harus dimandikan setiap hari kerana cuaca di sini agak panas berbanding iklim negara asalnya. Bulunya harus disikat sentiasa agar mengekalkan kecantikan dan kesihatan bulunya. Apa keistimewaan kuda ni pada abang? Kita sendiri tahu kan jarang ada kuda kan. Bila kita ada kuda macam ni, bagi saya sangat istimewa lah kuda ni. Kuda stallion ini amat gemar meragut rumput hijau dan akan makan lebih kurang 15 kilo sehari. Jangka hayatnya boleh mencapai 15 hingga 20 tahun bergantung pada cara penjagaannya. Sebelum kita menunggang kuda, aspek keselamatan amat penting. Kita perlu memakai topi keselamatan, kasut yang sesuai dan yang paling penting, pengawasan orang yang arif tentang kuda macam abang saya ni. Jom bang. Jalan-jalan lagi. Walk on. Walk on. Walk on. Inilah pengalaman yang takkan saya lupakan. Seharian bersama seekor kuda stallion. Tak semua orang dapat peluang ni tau. Mari kita tonton rancangan menarik ni sekarang. Mari bergembira bersama Planet Kids. Kat mana saya nak bercuti ni? Kat Perak kot. Sabah. Bestnya. Kawan-kawan nanti tengok tak saya buat awan? Tak percaya? Tak apa, biar saya buktikan yang saya boleh buat awan dengan eksperimen pembentukan wap panas. Untuk membuat eksperimen ini, senang je. Kita perlukan satu balang kaca, satu bekas aluminium, ketulan ais, dan air panas. Kasih ayah. Dapatkan bantuan orang dewasa bila menggunakan air panas. Mula-mula, kita isikan air panas tadi ke dalam mangkuk kaca sebanyak 3 suku air. Pastikan orang dewasa yang melakukannya tahu bahaya. Kasih ya. Selepas itu, kita letakkan bekas aluminium ini ke atas mangkuk tadi begini. Sesudah itu, kita letakkan air batu tadi ke atasnya. Letakkan sebanyak yang boleh. Sekarang, kita hanya menunggu pembentukan wap panas yang seakan awan di dalam balang ini. Yeay, berjaya! Saya berjaya membuktikan yang saya boleh membuat awan. Kakak tahu tak macam mana ianya boleh berlaku? Apabila wap air dari air panas naik ke atas balang kaca, ianya akan bertembung dengan udara dingin dari ketulan-ketulan ais pada permukaan bawah bekas aluminium. Pertembungan kedua-dua udara yang berbeza suhu, iaitu air panas dan dingin, membentuk wap yang mana pada pandangan mata kasar kelihatan seakan awan. Proses ini dipanggil proses pengewapan haba.
Penguapan haba adalah salah satu proses di mana wap panas bertukar menjadi titisan air. Bukannya susah nak buat awan. Apa kata kawan-kawan mencubanya pula? Jangan lupa dapatkan bantuan orang dewasa tau. Hari, bukankah awak nak makan tadi? Kita ni kan budak membesar. Mestilah sentiasa lapar. Awak tahu tak, dengan teknologi moden, para saintis dapat menemui cara-cara untuk memperelokkan bahan-bahan yang digunakan untuk memasak. Hari, saya pernah dengar tentang tu. Contohnya, buah-buahan zaman sekarang boleh berbuah sepanjang tahun. Itu semua daripada kemajuan teknologi. Manalah tahu, zaman hadapan nanti, kehidupan kita tak ubah macam cerita-cerita science fiction. Sekarang memang betul-betul saya lapar lah. Jomlah, kita pergi makan lagi dah ni. Dapatkan informasi terkini rancangan Planet Kids di Facebook kami, facebook.com/planetkids.tv.